Sakit belakang merupakan gejala yang ramai orang alami dan selalunya ia disebabkan oleh kerja-kerja berat, kedudukan postur kita atau boleh disebabkan oleh kecederaan yang berkaitan dengan sukan. Tetapi adalah sangat penting untuk mengenal pasti slip disc ni secepat yang mungkin kerana kondisi ini boleh menyebabkan banyak komplikasi sekiranya tidak dirawat. Jadi dalam video ni saya nak kongsikan 5 tanda yang sakit belakang anda berkemungkinan berpunca daripada slip disc. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Okay guys, untuk kita nak memahami penyakit slip disc ni, kita kena lihat kepada tulang belakang kita. Tulang belakang kita ni mengandungi beberapa bahagian. Paling atas dikenali sebagai bahagian cervical, bahagian tengah dikenali sebagai thoracic dan bahagian belah bawah dikenali sebagai lumbar punya region. Di antara setiap tulang belakang ni terdapat disc-disc yang mengasingkan setiap tulang belakang dan mainly untuk menyerap hentakan. Disc kita ni dia elastik dan mengandungi dua bahagian utama. Bahagian luar dikenali sebagai annulus fibrosus dan bahagian dalam yang lembut ni macam jeli dikenali sebagai nucleus pulposus. Dalam kondisi slip disc, bahagian jeli yang dalam boleh menekan bahagian luar sehingga mengelembung dan kondisi ni dikenali sebagai disc bulge, atau bahagian jeli di dalam boleh terkeluar terus dan dikenali sebagai disc herniation. Keadaan ini boleh memberi tekanan kepada saraf yang berhampiran dan menyebabkan pelbagai simptoms. Slip disc ni dia boleh terjadi pada mana-mana bahagian tulang belakang kita, tetapi paling common dan selalu terjadi adalah pada bahagian lumbar kita, L4, L5 ataupun di bahagian cervical punya region. Jadi tanda pertama penyakit slip disc ni dalam kebanyakan orang bermula dengan sakit belakang. Sakit slip disc ni dia akan rasa macam tajam-tajam, menyucuk atau kadang-kadang boleh jadi macam rasa electric current macam tu. Kesakitan boleh bermula dari pinggang, turun ke punggung dan juga turun di bahagian belakang hamstring kita. Kesakitan ni dikenali sebagai sciatica pain sebab dia mengikut laluan saraf terbesar dan terpanjang kita iaitu sciatic nerve. Sakit slip disc ni selalu melibatkan sebelah kaki dulu dan dalam setengah posisi ataupun stretching, kesakitan ni akan bertambah. Sekiranya tekanan kepada saraf makin meningkat dan makin teruk, ia boleh menyebabkan gejala yang kedua iaitu rasa kebas-kebas dan juga rasa lemah pada bahagian kaki. Seperti mana kita tahu saraf punya fungsi adalah untuk membawa signal daripada otot ke otak kita sekiranya berlaku trauma ataupun kerosakan, gejala seperti rasa kebas dan lemah kaki boleh berlaku. Dalam keadaan yang paling serius, pesakit boleh mengalami gejala yang ketiga iaitu kehilangan untuk mengawal pundi kencing dia, dikenali sebagai cauda equina syndrome. Cauda equina syndrome ni merupakan satu kecemasan dan emergency di mana pesakit akan memerlukan rawatan pembedahan dalam masa 24 hingga 48 jam. Kadang-kadang pesakit juga boleh datang dengan rasa kebas-kebas di bahagian punggung. Dalam kebanyakan kes, masalah slip disc ni berlaku disebabkan oleh kehausan disc atau dikenali sebagai disc degeneration. Semakin kita berumur, keanjalan dan juga kandungan air dalam disc kita ni makin berkurangan dan ni boleh menyebabkan disc kita ni lebih mudah untuk injured. Sekiranya doktor suspek yang pesakit ni mungkin mengalami masalah slip disc, doktor selalu akan order untuk buat X-ray dan juga MRI untuk nombor satu untuk tentukan kawasan slip disc yang terjadi, berapa slip disc yang ada dan juga tahap keseriusan nerve compression ataupun nerve yang tersepit. Rawatan untuk pesakit yang mengalami slip disc ni bergantung kepada tahap slip disc tersebut, tetapi secara amnya ia bermula dengan bed rest. Selalunya tahap kesakitan dapat dikawal dalam masa beberapa hari atau minggu dengan rawatan seperti ubat tahan sakit dan juga fisioterapi. Terdapat juga rawatan suntikan steroid ke dalam tulang belakang bagi mengurangkan kesakitan dan juga keradangan. Sebab masalah slip disc ni dia bukan saja masalah mechanical disc yang menekan saraf, tetapi disc tersebut juga mengeluarkan bahan-bahan yang menyebabkan keradangan kepada saraf yang berhampiran. Sebilangan pesakit yang tidak respon kepada rawatan biasa akan memerlukan rawatan lebih advance iaitu pembedahan. Ia bergantung kepada respon pesakit kepada rawatan dan juga tahap slip disc seseorang. Cara-cara untuk mengelakkan atau mengurangkan kebaran kalian untuk terkena slip disc ni adalah dengan mempelajari teknik yang betul untuk mengangkat barang. Ramai orang menggunakan otot-otot di belakang untuk mengangkat barang, tetapi teknik yang betul adalah dengan menggunakan otot kaki dan juga pinggul. Cara lain untuk mengelakkan slip disc adalah untuk menguatkan otot-otot belakang dan juga kaki kita melalui direct strength training. Kerap bangun daripada kerusi dan lakukan regangan. Kurangkan merokok kerana ada kajian yang menyatakan merokok mengurangkan kadar oksigen yang sampai ke disc dan boleh menyebabkan kehausan berlaku dengan kadar yang lebih cepat. Jadi sekiranya anda mempunyai sakit belakang yang berpanjangan atau gejala-gejala yang saya sebutkan di atas, berjumpalah dengan doktor sebab kita takut dia ada kaitan dengan slip disc. Dan sekiranya anda nak tahu apakah tanda-tanda ACL punya injury pada lutut anda boleh tengok video selepas ni. That's the video guys. Saya harap apa suka konten seperti ini. Kalau hamba dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan anda di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.